can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Checkers, what can I say? I got gold jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one, killing shit by any means. Everybody can't lead like one, nah. Is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know, better act like it. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got what the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Stretch, no limousine. If you talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day, not I. Top 5, I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots. Big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost, we've been this long. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. It must be a thing. It must be the poise that silence the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth, I could be the proof. It could be the chain, it might be the shoes. They watching my moves, they chasing the fame, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bil tamim bil khairi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay, alhamdulillah hari ini kita bersiaran. Saya Husni Zahid Husin. Like, comment dan share agar lebih ramai lagi orang yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang ilmu emas. Sebab kata sifu saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, kata sifu saya Tuan Syukur Hashim, mereka mengatakan bahawa kita tidak akan kaya dengan menyimpan emas, tetapi dengan ilmu yang kita peroleh, dengan ilmu yang kita timba daripada simpanan emas ini, itunya akan mengkayakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang saya akan kongsikan dengan anda hari ini adalah ilmu yang cukup hebat tentang emas ini. Asas pengetahuan tentang emas untuk kita melabur, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau apa pun yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa ilmu kita tidak akan kata istiqamah dalam penyimpanan kita. Kita tidak akan berterusan dalam menyimpan emas ini. Dengan istiqamah, dengan ilmu yang kita perolehi, maka kita tahu apa fungsi emas. Kita tahu apa kebaikan emas ini yang mampu merubah pengurusan kewangan kita, yang mampu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat pada masa hadapan. InsyaAllah 10 asas ilmu emas. Yang pertama,
Emas adalah duit, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dinar emas telah lama dijadikan sebagai mata wang pada zaman Rasulullah SAW sendiri. Di mana dinar tersebut telah diperkenalkan dan diletakkan nilai dinar tersebut. Satu dinar bersama dengan 4.25 gram. Jadi ianya diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, dinar diperkenalkan. Di zaman Rasulullah, dinar digunakan dalam urus niaga harian, belian dan jualan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, emas tiada dividen. Perlu ingat bahawa emas tiada dividen dan kita hanya akan memperoleh keuntungan sekiranya harga emas naik pada waktunya kita ingin menjualnya. Maknanya kalau kata dia turun, mungkin kita akan rasa kerugian, tuan-tuan dan puan-puan. Emas dia ada naik dan turun, tapi dalam jangka masa yang panjang dia akan terus menerus menaik. Jadi yang nak menyimpan emas ini, janganlah tunggu orang kata hari ni beli esok nak jual dah. Emas ni pelaburan dia jangka panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau banyak duit kita, duit kertas kita yang kita simpan dalam bank banyak-banyak, seleloknya 20-30% daripada jumlahnya kita jadikan emas, kita convert jadi emas. Sebab apa? Sebab emas ni nilainya lebih berkekalan, nilainya lebih stabil dan meningkat dari tahun ke tahun. Berbanding dengan wang kertas. Wang kertas kita setiap tahun terjejas dengan inflasi, tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya 4% ke 10%. Sebab kalau bank tersebut, kalau ASB sendiri mengatakan bahawa dia akan bagi dividen. Yes, dividen. Tapi dividen ditolak dengan inflasi, kesan inflasi 4% setahun, 5% setahun. Ada satu tahun 1985, tahun 1990-an pun 40% setahun inflasi, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang sebabnya kenapa roti canai tiba-tiba naik, tiba-tiba melambung tinggi. Harga minyak tiba-tiba melambung tinggi. Harga barang-barang keperluan, barang-barang makanan tiba-tiba melambung tinggi. Sebab apa? Sebab inflasi, tuan-tuan. Sebabnya instrumen kewangan ni, kalau kita simpan duit kertas banyak-banyak, tuan-tuan, kita akan rugi. Sebab duit kertas terkesan dengan inflasi. Dan manakala emas pula, dia tak ada, dia berdiri dengan sendirinya nilainya. Wang kertas dia boleh drop sampai jadi kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak negara-negara yang mengalami keadaan sedemikian. Negara Malaysia sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, di zaman tanah Melayu ketika tu, zaman Jepun, wang kertas cap pisang tu dah drop tiba-tiba. Tiba-tiba drop menjadi kosong. Nilainya tak diperakukan oleh kerajaan lagi. Maka ramai orang kaya, ramai jutawan-jutawan pada ketika itu jatuh peringkap, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dengan simpanan emas ini, macam contohnya di Vietnam 1970-an berlaku pergolakan ekonomi, pergolakan peperangan antara US dengan Vietnam. Apa yang berlaku, emas masih bernilai. Jadi ramai orang-orang Vietnam yang lari keluar daripada Vietnam dan berhijrah ke Malaysia, ke tanah Melayu, berhijrah ke Malaysia lah waktu itu, berhijrah ke Malaysia, berhijrah ke negara-negara lain. Apa yang dia orang bawa? Dia orang tak bawa di Vietnam lah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan waktu tu pun dia orang tak sempat dah nak convert, nak tukar, pergi money changer, tak ada lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia bawa duit tu, dia nak tukar dekat negara lain pun orang tak terima dah. Sebab kita tahu negara tu mengalami pergolakan ekonomi dan wang kertas itu tak akan bernilai. Jadi mereka sedar, mereka dari awal-awal lagi dia orang dah simpan ketulan emas, apa nama dia, sekeping macam tu panjang, dia orang jahit dekat baju dia katanya. Dan kalau diperlukan emas tu, dipotong emas tu, digadaikan. Begitu cara dia. Jadi emas ini bernilai, tuan-tuan dan puan-puan. Walau dalam keadaan ekonomi apa sekalipun, emas tetap bernilai dan tidak akan jatuh menjadi kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan emas yang ketiga, emas ada spread value, spread margin. Dia ada spread margin. Semasa kita ingin menjual semula emas, harganya akan ditolak beberapa persen dari harga pembelian. Namun spread margin, value dia mungkin jadi seolah-olah tiada jika berlakunya kenaikan harga emas semasa. Sama ada kita beli emas ataupun kita beli barang kemas, kedua-duanya ada spread value, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-duanya ada spread value. Tapi yang terbaik untuk buat pelaburan, elok-eloknya kita beli jongkong emas, bunga emas ataupun dinar emas.
Jangan kita beli barang kemas banyak-banyak tuan-tuan dan puan, sebab barang kemas ni dia punya spread value dia terlalu tinggi. Untuk jongkong emas dan dinar emas, spread value dia sekitar 5 ke 9% sahaja. Barang kemas boleh pergi sampai 40%. Itu depend dekat apek kedai tu lah. Kalau apek tu hari tu mood dia bagus, dia bagi bagus lah. Tapi kalau mood dia hari tu bergaduh dengan bini ke apa ke, bergaduh dengan kucing ke, nanyang. Silap-silap boleh jadi 50% tuan-tuan dan puan-puan. Right? Gold bar atau dinar boleh dipajak. Sama seperti barang kemas. Gold bar, dinar juga boleh dipajak. Cuma mungkin ada setengah tempat tidak menerima pajakan gold bar kerana mereka juga ada melakukan gold bar jenama mereka sendiri. Okay. Kita beli gold bar, dinar daripada public gold. Kita nak jual dekat Maybank. Tak boleh lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita seeloknya kita jual dekat public gold sendiri. Ataupun pejabat pos tuan-tuan dan puan-puan. Pejabat pos menerima pakai. Dia menjual dan membeli emas daripada public gold. Itu yang terbaik. Itu yang hebatnya public gold ni berbanding dengan emas-emas kedai-kedai emas yang lain yang dijual di pasaran. Public gold emasnya dibeli dan juga dijual oleh pejabat pos, oleh pos Malaysia. Dan kita boleh juga tu jual di Ar-Rahnu. Di Ar-Rahnu, mana-mana Ar-Rahnu lah kita boleh jual. Pun diterima pakai. Alright. Dan pastikan kita tetapkan matlamat yang berjangka panjang sekitar tempoh 3 ke 5 tahun. So kita nak buat apa pun kita ada matlamat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak simpan emas ni pun kita kena setkan matlamat. Apa matlamat kita? Adakah matlamat kita nak pergi umrah, nak pergi haji, nak kahwin satu lagi, ataupun untuk pengajian anak-anak, pendidikan anak-anak. Penting tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan anak-anak mahal tuan-tuan dan puan-puan. Zaman-zaman saya dulu ambil degree baru 12,000, 13,000. Sekarang ni yang saya tahu 30,000. Kalau 30,000 zaman-zaman saya tu mungkin technical program, dia harga dia, nilai dia sekitar bukan 30,000 lah tuan-tuan, dalam lebih kurang 25,000 minum tu. Sekarang ni dah 30-40,000 lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita perlu faham dan kita perlu mulakan simpanan pendidikan anak-anak kita sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk harap kerajaan lah tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan pun bukannya senang lah ni, susah, makin susah lah ni dengan COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita simpan sendiri, kita fikirkan sendiri kehidupan masa depan anak-anak kita. Untuk dana kecemasan kita, jadi setkan matlamat. Develop dana kecemasan kita sekurang-kurangnya 1 tahun lah tuan-tuan dan puan-puan, dana kecemasan. Zaman-zaman COVID ni, zaman-zaman ekonomi yang meleset ni, sekurang-kurangnya 1 tahun dana kecemasan kita kena ada lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikut pakar ekonomi kena ada 3 bulan, 6 bulan. Tapi bagi saya kurang-kurang setahun lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah setahun tak kerja ni. Tapi alhamdulillah saya menyibukkan diri saya dengan training, public training, dengan buat sesi-sesi live sebegini, just kongsi maklumat, kongsi informasi, kongsi ilmu agar bermanfaat kepada masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati, ya. Alright, dan pastikan ada barang kemas yang keenam, barang kemas tidak sesuai untuk simpanan. Ini kerana susut nilai dia, saya katakan tadi, susut nilai dia tinggi. Dia boleh pergi 30-40%. Itu terpulang kepada pekedai itu sendiri. Kalau rasa-rasa datang tu akak comel, adik manis, comel, mungkin mulut manis sikit, dia dapat lebih, dia dapat orang kata spread value-nya rendah lah, 20%, mungkin 10%, 15%. Tapi datang makcik yang tak semenggah, cakap pun lebih kurang, dia bagi maksimum lah 40%, kan. So yes, boleh pakai barang kemas sebab itu adalah lumrah orang perempuan lah tuan-tuan dan perempuan. Orang perempuan ni dia suka kepada barang kemas, kepada barang hiasan. Jadi bagilah dia pakai barang-barang hiasan, tapi cukup-cukup lah, jangan banyak sangat. Sebab apa? Kalau kita nak buat pelaburan, seelok-eloknya kita beli jongkong ataupun dinar emas, agar kita dapat keuntungan yang maksimum, yang optimum bila kita nak jual kembali. Dan yang ketujuh,
Tak perlu tukarkan semua duit kepada emas. Jadi saya katakan tadi kan, tak perlu tukar semua duit kepada emas. Pakar kewangan Malaysia menyarankan 10 ke 30%. Siapa pakar-pakar kewangan tuan-tuan dan puan-puan? Dekat Malaysia kita ada Tuan Azizi Ali, Tuan Syamsuddin Kadir. Ini semua pakar-pakar kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Mereka mengesyorkan untuk kita menyimpan emas. Apa bagusnya emas? Ini yang saya nak kongsi ni. Dalam video-video saya. Saya harap tuan-tuan mana-mana yang baru join video saya ini, sila like FB page saya, Husnizam Husin page, ataupun pergi ke video ke channel YouTube saya, Khazanah Empire Nusantara. Banyak perkongsian-perkongsian tentang emas ini yang saya kongsi. Kenapa saya nak syorkan kepada masyarakat untuk menyimpan emas ni? Kenapa tak boleh simpan wang kertas? Tok nenek kita dulu simpan wang kertas pun. Yes, tok nenek kita simpan wang kertas tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pada masa yang sama, mereka juga tak kurang dengan simpanan emas tuan-tuan dan puan-puan. Banyak simpanan emas tok nenek kita dulu. Dan mereka mengesyorkan sampai sekarang untuk anak cucu mereka menyimpan emas. Tapi anak cucu lah ni tak suka nak menyimpan emas, tak suka nak pakai barang-barang kemas, tak suka nak beli emas-emas jongkong, emas-emas dinar ni. Sebab apa? Sebab rajin, tak ada duit. Tak ada duit, bukan tak ada apa, sebab duit tu habis dibelanjakan dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Lazada, Shopee dan sebagainya. Okey. Yang ke-8, masa terbaik beli emas ialah bila tuan-tuan? Sekarang tuan-tuan, sekarang. Ketika kita susah. Ini sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan kecemasan. Sekarang adalah masa yang sesuai. Oi, tak boleh, harga emas tengah naik ni, 257 segram hari ni. Oh, tak boleh. Saya nak tunggu 240 lah. Saya nak tunggu 200 ringgit lah. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan, letih dah saya cerita benda ni kata. Sekarang adalah masa yang sesuai. Jangan tunggu tinggi, jangan tunggu rendah. Beli saja. Harga tinggi kita beli, harga rendah kita beli, kita tambah lebih banyak. Itu cara dia untuk melabur emas. Itu cara dia untuk menyimpan emas tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk tunggu sana, tunggu sini. Lalah duk nganga. Duk nganga. Tiba-tiba datang mai balak menimpa anak sakit. Nauzubillahi min zalik. Tiba-tiba datang balak menimpa kereta rosak. Tak tahu nak cekau duit kat mana tuan-tuan dan puan-puan. Mulalah terbaikan muka pergi jumpa mak mentua, terbaikan muka pergi jumpa mak ayah minta tolong saya kerja. Pergi jumpa tok pengulu, sampai jumpa tok pengulu nak minta tolong. Sebab apa? Anak nak masuk universiti. Tak ada duit ni tuan-tuan dan puan-puan. Time ada duit, tukar kereta 10 kali tukar. Time ada duit, beli banglo, kira-kira renovate, 10 kali renovate. Pintu pagar tu 50 kali tukar. Sebab apa? Biar papa asal bergaya. Jangan pakailah konsep tersebut. Jangan pakai falsafah tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Nanti merana jiwa. Bila kita merana tuan-tuan, siapa nak tolong? Tak ada siapa nak tolong tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena fikir masa depan kita sendiri. Jangan kita mengharapkan orang untuk memikirkan masa depan kita tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Masa terbaik jual emas ialah apabila perlukan emas, apabila perlukan duit. Tak kira lah kita harga emas tu turun ke naik. Jika kita rasa rugi menyimpan emas kerana harga turun ketika kita perlukan duit, kita sepatutnya berfikir lebih rugi kita tidak menyimpan emas kerana belum tentu kita mampu menyimpan duit sebanyak mana yang kita menyimpan emas. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Itu salah satu konsep kenapa kita simpan emas tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh pegang duit. Sebab kita boros, sebab kita joli, sebab kita rasa kita kaya. Mana pergi bonus tahunan kita, mana pergi kenaikan gaji kita 10 tahun, 20 tahun kenaikan gaji, mana perginya? Semuanya habis dilaburkan dengan benda-benda yang tak tentu arah, benda-benda yang tak berfaedah. Tukar langsir 10 kali setahun, tukar sofa, tengok jiran sebelah tukar sofa, kita nak tukar sofa, tengok jiran sebelah beli peti air baru, kita pun nak beli baru, tengok jiran sebelah menikah satu lagi, kita pun nak menikah satu lagi. Ini yang habis segala duit ringgit kita. Sedar-sedar, aku tak ada simpanan untuk dana kecemasan. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Itu sebabnya kenapa kita simpan emas tuan-tuan. Bila kita simpan emas, dia akan mengekang sikap-sikap boros kita. Kita akan mengekang sikap-sikap perangai-perangai buruk kita, berjoli tak tentu arah tuan-tuan dan puan-puan.
Itu sebabnya kenapa kita menyimpan emas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mulakan simpanan emas tuan-tuan dari sekarang. Mulakan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Wak imah harganya naik, mahal ke, harganya murah ke, kita simpan, tuan-tuan. Ada duit, simpan. Nescaya tuan-tuan akan nampak dia punya kesan dia. Akan nampak dia punya, orang kata, dia punya kesan kepada pengurusan kewangan anda. Saya pun dulu macam itulah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya adalah pemboros yang cukup tegar. Kira murah hati sungguh. Bila ada duit saja, kira-kira nak pergi jalan. Ada duit saja, kira-kira nak belanja, beli belah. Ada duit saja, kira-kira nak pergi makan besar-besar, makan besar. Tak ada masalah makan besar. Sekali-sekala makan besar tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi kalau dah selalu sangat, sampai duit kira-kira ada saja habis, sampai tak ada simpanan langsung, itu bahaya, tuan-tuan. Itu bahaya. Itu nak mampus senama dia. Right? Yang seterusnya, yang terakhir, yang ke-10, jangan pajak emas di bank untuk elak sitos dan sikris. Ia akan menyukarkan kita untuk membuat apa-apa pinjaman bank pada masa akan datang jika sudah ada rekod nama kita dalam sitos dan sikris. So jangan pajak emas di bank. So kalau tak pajak emas di bank, nak pajak kat mana, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan boleh pajakkan di public gold, di syarikat yang tuan-tuan perempuan beli emas tersebut. Nak pergi pajak tak ada masalah, tuan-tuan. Just walk in, masuk saja ke cawangan-cawangan public gold. Tak perlu buat appointment. Sebab tahu dekat polis bantuan yang menjaga bangunan public gold tu, saya nak pergi pajak emas saya. Tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan malu, jangan segan. Zaman dulu mungkin orang punya dia punya sentimen, kita pergi kedai pajak ni orang miskin lah, orang terdesak. Tak ada masalah, tuan-tuan. Itu kata kita. Emas tu ketui emas tu ketui kita. Bukan kita pinjam ke orang pun, tuan-tuan. Pergi saja. Just walk in ke cawangan public gold untuk buat pajakan, untuk buat gadaian. Ataupun tuan-tuan boleh pergi ke pejabat pos. Saya katakan tadi, Pos Malaysia menerima pakai emas daripada public gold. Just walk in, pergi ke pejabat pos, nak sama ada nak buat pajakan ataupun nak buat gadaian, mereka akan terima, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang terbaik daripada kita pergi ke bank untuk buat pajakan. Kita pergi ke Pos Malaysia ataupun terus ke cawangan public gold untuk buat gadaian ataupun pajakan, tuan-tuan dan puan-puan. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap anda dapat manfaat daripada perkongsian ini agar kita celak ilmu emas, agar kita mulakan simpanan emas. Mulakan, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk asyik bertangguh, saya tunggu saat. Tak perlu tunggu saat, tuan-tuan dan puan-puan. RM100 saja. RM100 saja. Komitmen, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyimpan. Kalau RM100 pun tuan-tuan tak mampu untuk menyimpan, nescaya susahlah, tuan-tuan dan puan-puan. Gaji RM1,000, gaji RM2,000, gaji RM3,000, gaji RM10,000. RM100 tak mampu nak simpan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah alami. Memang bahaya, tuan-tuan. Apa-apa terjadi kepada family kita, apa-apa terjadi kepada diri kita, siapa nak jaga nanti anak bini kita? Nak suruh orang lain jaga anak bini kita, tuan-tuan dan puan-puan? Jangan cari pasal lah. Sayangi isteri kita, sayangi anak-anak kita, sayangi keluarga kita. Mulakan simpanan emas anda serendah RM100. Like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and barakum. Sawadee.